Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 5 KSSM bersama saya Ustazah Fadila. Diharapkan para pelajar telah bersedia untuk memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Baik, insya-Allah pada hari ini kita akan mempelajari bidang sirah dan tamadun Islam di bawah tajuk keunggulan tokoh Islam. Tajuk tokoh kita pada hari ini ialah Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Ahmad bin Ibrahim. Tajuk ini merupakan pelajaran yang ke-17 dan para pelajar boleh merujuk buku teks pada muka surat 179 hingga 182. Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Ahmad bin Ibrahim merupakan tokoh undang-undang Islam di Malaysia dan diiktiraf sebagai bapa undang-undang Malaysia. Baiklah para pelajar, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita, mari kita lihat kepada standard pembelajaran yang hendak kita capai daripada tajuk pembelajaran kita pada hari ini. 5.15.1 menyatakan riwayat hidup tokoh secara ringkas. 5.15.2 menerangkan sumbangan tokoh tersebut dalam sejarah Islam. 5.15.3 merumuskan iktibar daripada keunggulan tokoh tersebut dan menghubungkannya dengan kehidupan. 5.15.4 berusaha untuk mengislah diri secara beradab dan istiqamah. Okey, para pelajar, sebelum saya meneruskan tajuk kita pada hari ini, mari kita sama-sama menonton sebuah video ringkas, video pendek berkaitan dengan tokoh yang kita akan pelajari pada hari ini. Mari sama-sama kita tonton. Kejayaan yang cemerlang Profesor Ahmad Ibrahim semasa dia belajar, semasa dia menjadi pensyarah, membuktikan bahawa orang Melayu ada kebolehan. Kalau mereka mengejarkan ilmu, maka mereka dapat menguasai ilmu. A very humble person, very unassuming, and I think what was absolutely wonderful about it was that he was so brilliant, so capable, such an important person in society, and yet he was so unassuming and so humble. Troops had to be called in to control the crowd. 9 rioters were shot by the police and army, bringing the death toll to 18. A 24-hour curfew was imposed to control the violence. The riots went on for 3 days, but the curfew lasted 2 weeks.
he always was very truthful. And so he had this tremendous integrity. And this integrity, of course, dominated his work, both in the law faculty of law administration and then later on the management of the University of Malaya. His method of teaching was that he will normally come to classes well prepared, on time. Punctuality is something very common for him, and more importantly, he will be citing numerous cases during the lecture, and of course his expectation is that we should be reading those cases, and he is a man who well managed time, and that he is always, despite his busy schedules, he will always spend time in the libraries. Ya, demikian tadi video pendek berkaitan dengan kesungguhan, kegigihan dan pencapaian tokoh terutama dalam bidang ilmu pengetahuan. Sehingga menjadikan Profesor Tan Sri Dr. Ahmad bin Ibrahim seorang tokoh undang-undang yang terkenal dan disegani serta menjadi inspirasi kepada orang-orang di sekelilingnya. Jadi saya harap para pelajar dapat mengambil ataupun mencontohi sikap positif tokoh terutama dalam menimba ilmu pengetahuan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan agar menjadi seorang pemimpin yang berguna dan berjasa kepada agama, bangsa dan negara pada satu hari nanti, insya-Allah. Baik, sekarang kita masuk kepada standard pembelajaran kita yang pertama, iaitu berkaitan dengan riwayat hidup tokoh. Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Ahmad bin Ibrahim merupakan nama yang tidak asing lagi dalam dunia akademik di Malaysia, terutamanya dalam bidang undang-undang. Kepakaran beliau bukan sahaja dalam undang-undang sivil tetapi juga dalam undang-undang Islam. Tidak dapat dinafikan bahawa beliau telah memberikan sumbangan yang amat besar kepada perlembagaan undang-undang Islam di Malaysia dan juga kepada sektor perbankan Islam. Mari kita lihat siapakah tokoh yang kita akan pelajari pada hari ini. Nama penuh tokoh: Ahmad bin Muhammad Ibrahim.
Beliau telah dilahirkan pada tanggal 15 Mei 1916 di Singapura dari sebuah keluarga yang sangat menitik beratkan soal agama Islam. Ayahanda beliau merupakan seorang yang sangat aktif dalam kerja amal dan kebajikan. Beliau telah dibesarkan dalam suasana yang penuh kemuliaan dan mengutamakan ajaran agama Islam. Peribadi beliau yang baik mencerminkan hasil tarbiyah dan didikan keluarganya yang amat sinonim dengan ajaran Islam. Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Ahmad bin Ibrahim telah menghembuskan nafas beliau yang terakhir pada 17 April 1999 di Gombak, Selangor ketika berusia 82 tahun. Ketinggian akhlak tokoh. Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Ahmad bin Ibrahim merupakan seorang yang suka menyebarkan ilmu. Beliau juga sangat menjaga etika keadilan, terutama ketika mengendalikan sesuatu kes perbicaraan di mahkamah. Tokoh juga merupakan seorang yang pendiam. Mesyuarat yang dipengerusikannya adalah ringkas dan padat dan beliau tidak suka melirik-lirik. Tokoh juga tidak pernah berborak kosong, tidak minum kopi, jauh sekali merokok ataupun mengambil apa-apa makanan yang memudaratkan. Gelaran tokoh. Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Antara anugerah yang telah diperolehi oleh tokoh semasa hayatnya ialah Pingat Johan Mangkunegara JMN oleh Yang di-Pertuan Agong pada tahun 1974, Pingat Darjah Yang Mulia Pangkuan Negara DMPN yang membawa gelaran Datuk oleh Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang pada tahun 1979, Pingat Allama Muhammad Iqbal Medal daripada Kerajaan Pakistan pada tahun 1979, Pingat Panglima Setia Mahkota PSM yang membawa gelaran Tan Sri oleh Yang di-Pertuan Agong pada tahun 1987, Tokoh Ma'al Hijrah 1989 dan Pingat Tun Abdul Razak pada tahun 1992. Pekerjaan tokoh. Hakim Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Syariah. Tokoh juga merupakan pensyarah kuliah undang-undang di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Kerjaya tokoh bermula sebagai magistrat di Singapura pada tahun 1946. Beliau kemudian menjadi hakim pada tahun 1947. Pada tahun 1948, beliau menjadi pensyarah di Raffles College sebelum menjadi peguam bela dan peguam cara pada tahun 1949 hingga 1955. Pada tahun 1955, beliau menjadi hakim semula sebelum dilantik sebagai timbalan pendakwa raya pada tahun 1956. Pada tahun 1957, tokoh telah dilantik menjadi pendakwa raya dan pada tahun 1959 menjadi peguam cara negara. Pada tahun 1963, beliau dinaikkan pangkat menjadi peguam negara Singapura dan pada tahun 1967, beliau dilantik sebagai duta Singapura ke Mesir dari tahun 1967 hingga 1968. Setelah 22 tahun berkhidmat di Singapura, Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Ahmad bin Ibrahim memohon kerakyatan Malaysia dan berkhidmat di dalam bidang pendidikan undang-undang di Malaysia. Pada tahun 1969, beliau dilantik sebagai Profesor Undang-Undang di Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran Universiti Malaya. Pada tahun 1972, Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Ahmad bin Ibrahim telah mengasaskan Fakulti Undang-Undang pertama di Malaysia di Universiti Malaya dan beliau menjadi dekan pertama Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya.
Beliau juga merupakan pengasas kepada kuliah ataupun fakulti undang-undang di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Beliau digelar sebagai Syekh di kuliah undang-undang universiti tersebut dan berkhidmat di universiti tersebut sehingga akhir hayat beliau. Pada tahun 2001, Sultan Pahang, Sultan Ahmad Shah, selaku Ketua Perlembagaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, menamakan Kuliah Undang-Undang Universiti Islam Antarabangsa Malaysia kepada Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim. Sepanjang perkhidmatannya, Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Ahmad bin Ibrahim pernah menjawat jawatan sebagai Timbalan Rektor, Ahli Lembaga Pengarah dan Ahli Senat Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Tahap pendidikan tokoh. Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Ahmad bin Ibrahim menerima pendidikan awal di Victoria Bridge School Singapura dan Raffles Institutions. Beliau seterusnya mendapat pendidikan di Raffles College Singapura dan pada tahun 1936 beliau mendapat beasiswa Queen Singapura untuk melanjutkan pelajaran di University of Cambridge London dalam jurusan undang-undang. Beliau berjaya mendapat First Class Economic Tripos 1 University of Cambridge, First Class Law Tripos 2 University of Cambridge, George Long Prize untuk Roman Law, Certificate of Honour dan Bar Final Middle Temple, London. Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Ahmad bin Ibrahim seterusnya melanjutkan pelajaran dalam bidang Master Undang-Undang di University of Cambridge. Pada 5 Jun 1965, beliau telah dianugerahkan ijazah Doktor Kehormat Undang-Undang dari Universiti Nasional Singapura. Baiklah, sekarang kita masuk kepada standard pembelajaran yang kedua, iaitu sumbangan tokoh. Sumbangan tokoh yang pertama boleh dilihat daripada hasil karya beliau, iaitu buku-buku undang-undang keluarga Islam di Malaysia, seperti Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia, Family Law in Malaysia. Tokoh juga merupakan pelopor jurnal hukum, iaitu jurnal yang melaporkan kes-kes berkaitan keputusan Mahkamah Syariah. Dan beliau merupakan penasihat dan juga editor jurnal hukum. Beliau juga telah menghasilkan buku-buku berkaitan dengan undang-undang di Malaysia seperti Sistem Undang-Undang Malaysia dan Islamic Law in Malaysia. Sumbangan tokoh seterusnya boleh dilihat dalam bidang kehakiman, di mana beliau merupakan Hakim Mahkamah Rayuan dan Hakim Mahkamah Syariah. Tokoh juga memberi sumbangan yang besar dalam bidang perundangan, di mana beliau merupakan anggota panel pengasas Kuliah Undang-Undang Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Tokoh juga merupakan pengasas dan penggubal enakmen Undang-Undang Islam, Hudud dan Qisas Kelantan pada tahun 1991. Baik, sekarang kita masuk kepada standard pembelajaran kita yang ketiga, iaitu iktibar daripada keunggulan tokoh. Sebagai umat Islam, pertama, kita hendaklah mencontohi kegigihan tokoh dalam menuntut ilmu sebagai bukti kecintaan terhadap ilmu. Kedua, kita hendaklah cekal dalam menyebarkan dakwah Islamiah agar masyarakat dapat memahami Islam yang sebenar. Tiga, kita hendaklah menyebarkan ilmu dan kepakaran yang kita miliki
agar memberi manfaat kepada agama, bangsa dan negara. 4. Kita hendaklah berusaha untuk menjadi insan yang lebih berkualiti supaya dapat berbakti kepada masyarakat dan negara. 5. Kita hendaklah bekerjasama dalam pembangunan negara supaya negara dihormati di peringkat antarabangsa. Baiklah para pelajar, demikian tadi secara ringkas tentang tokoh yang kita pelajari pada hari ini. Saya harapkan kamu dapat mengambil iktibar dan mencontohi peribadi tokoh serta mengaplikasikan kejayaan dan juga sumbangan tokoh dalam kehidupan harian kamu agar menjadi pemimpin dan juga tonggak pewaris negara yang berjaya pada satu hari nanti, insya-Allah. Baiklah para pelajar, sebelum saya mengundurkan diri, untuk makluman kamu, latihan berkaitan dengan tokoh ini akan dihantar dalam GC kelas masing-masing dalam sesi kelas tutorial kita selepas ini. Jadi semua jawapan itu boleh didapati di dalam video yang telah saya sampaikan pada hari ini. Baik, semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Jaga diri, jaga akhlak, jaga tingkah laku, tingkatkan keimanan kepada Allah dan jangan lupa bersyukur atas nikmat kesihatan yang telah diberikan kepada kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.